Benda yang orang tak fitnah saya. Tapi bila saya mengenangkan Rasulullah lagi teruk kena fitnah, tak ada apa. Benda yang orang tak fitnah saya. Tapi bila saya mengenangkan Rasulullah lagi teruk kena fitnah, tak ada apa. Nabi Muhammad lagi teruk kena fitnah. Hari Isnin yang lepas, buka sekolah lepas cuti sekolah baru ni, isteri saya pergi sekolah. Bila pergi sekolah, dua cikgu mai jumpa dia. Dia kata, ustazah ni nak tanya sikit nak. Ustazah jangan marah lah. Kenapa? Tanyalah. Ni nak tanya sikit. Betul ke Ustaz Kazim rogol perempuan? Rogol tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Isteri saya tanya, rogol di mana? Rogol depan sekolah Ustaz Kazim lah, depan sekolah Barakah. Menung isteri saya. Balik rumah, saya tanya dekat dia, habis tu jawab apa pada dia mak? Dia kata, mana ada rogol? Tak ada lah. Jawablah macam ni, kalau Ustaz Kazim merogol orang, maknanya dia dah ke dalam lah, keluarlah muka depan surat khabar, penceramah bebas ditangkap kerana merogol. Ada keluar dalam paper. Inilah fitnah. Dulu bulan lepas ada satu perempuan datang jumpa saya daripada Johor. Dia ni sakit, tak boleh berubat di Johor. Suami dia hantar ke sekolah saya untuk berubat. Bawa 3 anak. Dia kata, ustaz tolonglah tengok isteri saya ni. Tak tahu dah ustaz, duduk di rumah, masuk hantu, histeria, mengamuk, menjerit, pukul anak, nak tikam orang, habis digigitnya. Tok Bomo kena gigit, saya pun kena gigit. Datang duduk di sekolah saya. Hari Isnin bagus, hari Selasa bagus, hari Rabu dia bawa satu botol, bawa pergi jumpa saya dalam bilik dan pejabat saya dengan anak-anak dia. Saya kata, kenapa ni kak? Saya sedang menggigil tengok muka ustaz. Oh sudah, saya kata, apa pula orang tua ni? Ustaz, saya nak marah ni ustaz. Bang, dia tebrakan barang-barang atas meja saya, melompat saya ni. Saya panggil pembantu saya, tolong pegang ni, dia masuk hantu lah ni. Saya baru nak jampi tuan-tuan, dia bersilat, oi celaka, kata dia. Oh sudah tuan-tuan. Oh, anak-anak dia lari, kerani-kerani saya semua lari bertebaran tuan-tuan. Dia terajangnya meja-meja saya tu. Dia lari keluar daripada ofis saya. Orang lain semua tak nak kerja, takut. Saya kejar dia tengah-tengah hari, pukul 1 petang. Tengah hari ni 1 petang, matahari rapat atas kepala tu. Sekolah saya dekat dengan tali api, bawah tali api. Saya kejar dia, baca doa, pegang dia, dia tepik. Saya baca, dia tepik. Dia ludah, saya pun ludah dia balik. Dia ludah tuan-tuan. Oh, masuk hantu. Masa tengah duk bersilat dengan dia, tengah hari tu, datang satu kereta kancil. Dia tengok saya duk bersilat dengan perempuan tu. Dia berhenti kat hujung, dia perhati je. Dalam hati saya kata, ni tak lama lagi cerita ni keluar pula. Betul tuan-tuan. Buat hari Rabu, saya berubat dia hari Rabu. Hari Sabtu saya buat klinik solat untuk bakal haji di Manjung, di Kampung Gajah. Telefon masuk, ustaz nak tanya sikit, betul ke ustaz ada skandal dengan perempuan depan sekolah ustaz? Skandal apa? Ada, kami dalam usrah ada satu ustazah tu bagi tahu, dia lalu dia tengok ustaz tengah duk pujuk satu perempuan. Perempuan tu tak nak, ustaz tarik. Perempuan tu tak nak, ustaz tarik. Betul ke ustaz? Saya tak puas hati ni ustaz. Saya masa saya mengaji dengan ustaz, saya tak suka orang fitnah ustaz. Saya kata tak ada, perempuan tu masuk hantu. Anak dia pun ada, anak dia ikut belakang semua ada. Oh, dia kata ustaz skandal dengan dia, perempuan tu sampai buka tudung, ustaz nak romen dia ustaz. Astagfirullahaladzim. Takkan nak romen bawah tali api tuan-tuan, ada sabur dari api kan, mati tak pasal aja. Ni fitnah. Fitnah ni berjalan ni, ya Allah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Dia tak tahu fitnah saya rogol orang, saya zina dengan orang yang fitnah tu boleh disebab 80 kali. Ingat kecil ke tuan-tuan fitnah orang ni? Punya jahatnya, dia tak fikir yang dia akan mati, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seminggu berubat perempuan ni tuan-tuan, sihatlah. Suami dia Cina mualaf masuk Islam. Suami dia mai jumpa saya, ustaz, terima kasih ustaz. Suami dia tunjuk bekas-bekas tangan dia, gigit ni, pokok habis-habis ni. Terima kasih ustaz, alhamdulillah sudah sembuh, saya mau bawa pulang isteri saya. Mereka tak tahu yang kita ni kena sepak, yang kita ni kena gigit, kena terajang dengan perempuan tu, mereka tak tahu. Yang mereka tahu kita nak romen perempuan tu.
Tapi tak ada siapa mau bertanya. Tak ada siapa yang ceritanya nak disebarkan. Inilah dia yang dikatakan fitnah. Kalau kita orang yang mengaji, orang yang ingat pada Allah, orang yang ingat pada hari kiamat, kita takkan percaya fitnah ni tuan-tuan. Kita mesti kata takkan dia buat ini fitnah. Tapi masyarakat kita hari ini terlalu mudah bawa cerita, terlalu mudah percaya pada cerita. Sebab tu juga terlalu mudah masuk neraka dengan benda-benda ini. Kita sebagai orang mengaji, kita sebagai orang surau, kita sebagai orang masjid, kita orang yang mendokong perjuangan Islam, fitnah siasat betul-betul. Fitnah siasat betul-betul. Saya satu tempat, buang saya mengajar. Dia kata saya kempen dalam pilihan raya di Bukit Gantang. Buang saya mengajar. Ustaz tak payah datang lah. Pasal apa? Oh, kami mereka abang ustaz kempen di Bukit Gantang. Kempen belah sana. Saya kata saya tak ada kempen. Mana ada saya kempen fitnah tu? Tak tahulah. Mereka lah abang. Mereka kata ustaz kempen, ustaz naik atas pentas. Dah, saya tak kempen mana-mana pun tidak. Saya ni ustaz, saya mengajar masjid yang politik, saya tak mau campur, saya tak erti politik. Saya ceramah, saya tak erti politik ni. Tak tahulah, mereka lah abang. Mereka kata ustaz kempen kan, tu kami tak maulah. Ni saya nak abang balik lah. Tak betul tu, saya tak pernah kempen. Tak tahulah, mereka lah abang. Perempuan ni bengong sungguh, saya kata. Yang saya kata saya tak buat. Dia kata tak tahulah, mereka lah kata ustaz naik. Ni saya nak berbetul lah ni. Saya kata saya tak pernah naik mana-mana parti pun, pentas pun. Tak tahulah, mereka lah abang kat saya pening tuan-tuan. Tuan tubuh dia sendiri kata nehi kabinehin. Dia ada kata dua orang kata lah, depa dia kata ni hak tuan tubuh ni kata dak lah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Allahu akbar. Apa hati kita ni? Nak jadi apa hati kita ni? Sebab tu hati kita kalau reda tuan-tuan, hati kita kalau tenang, dapat anak macam mana pun kita reda. Ada setengah orang bila dapat anak cacat, bila hati dia busuk, dia anggap anak cacat tu memalukan dia. Sedangkan dia tidak tahu belah anak cacat lah bawa masuk dalam syurga. Bukan saya minta tuan-tuan dapat anak cacat pula. Nak bagi tahu, anak cacat akal tak ada, anak cacat keupayaan diri kurang. Tuan-tuan kena basuh berak dia sampai dia mati. Tuan-tuan kena mandikan dia sampai dia mati. Tuan-tuan kena suap dia makan sampai dia mati, atau tuan-tuan mati dulu. Tapi bagi anak yang sihat, umur 6 tahun dia pandai basuh berak sendiri dah. Umur 3 tahun dia pandai suap sendiri dah. Umur 4 tahun dia pandai pakai baju sendiri dah. Pahala tuan-tuan dah kurang dah. Tetapi pahala dengan belah anak cacat berapa banyak? Tapi tuan-tuan tak pernah anggap bahawa anak yang cacat itu adalah sumber pahala pada tuan-tuan. Patut sayang, bangga. Bawa pergi taman, dukung depan orang ramai. Ni anak kamu man? Oh, dia cacat ke man? Alhamdulillah, yang ni lah duk bagi pahala tiap-tiap hari kat saya. Cuba kita timbulkan satu benda yang Allah Ta'ala bagi itu terbaik pada kita. Kadang-kadang dia malu dapat anak Down syndrome, dia sorok tu di dapur, kunci daripada luar sebab tetamu datang. Buat apa kita malu? Jangan tuan-tuan. Hati kita mesti bersih dengan Tuhan. Hati kita mesti reda dengan keputusan Tuhan. Serupalah dengan anak-anak. Bila dapat mak yang nyanyuk, berapa banyak anak-anak malu dengan mak yang nyanyuk. Bila tetamu datang, mak yang nyanyuk datang duduk depan, tetamu duduk makan kacang yang jamu pada tetamu, bahkan biskut Mary yang kita jamu pada mak, pergilah dapur. Tuan-tuan jangan ambil, tarik dia, mak mari duduk sini, biar saya suap mak. Ni mak kita, nyanyukkah dia, tuakah dia, hodohkah dia, tak sihatkah dia? Ni mak kita, daripada perut dia keluarnya kita. Kekayaan yang kita ada, kehebatan yang kita ada, ilmu yang kita ada hari ini jerih perih daripada mak kita. Tapi berapa banyak anak-anak malu nak bawa mak dia ke majlis-majlis. Nak pergi keluri rumah kawan, tak bawa mak. Kawan datang ke rumah, pesan pada mak jangan keluar. Ini bukan manusia yang baik. Sebab hati dia busuk, hati dia sentiasa pandang buruk pada sesuatu benda. Jangan pandang buruk tuan-tuan. Sesuatu yang Allah Ta'ala bagi semuanya baik. Kemarau pun baik, hujan pun baik. Semuanya nak suruh kita insaf. Kenapa kemarau? Kenapa kemarau? Hari ni sampai kita nak buat pembenihan awan dah.
kapal terbang amfibia. Bukankah saya dah sebut dalam CD saya bulan lepas? Tengah Nabi mengajar, Nabi kata, jangan duduk bersama kami. Jangan duduk dengan kami orang yang putus silaturahim. La yujalisuna ma'ana man qati'ar rahim. Jangan siapa-siapa duduk dengan aku orang yang putus silaturahim. Nabi suruh bangun. Bangun satu anak muda, bangun keluar. Semua sahabat pakat perhati. Selepas itu dia balik duduk depan. Ingatkan bila dah keluar tak masuk dah. Dia balik, dia keluar, dia masuk balik. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia baru bergaduh dengan mak saudara dia. Sebelum dia datang kuliah Rasulullah, dia baru bergaduh dengan mak saudara dia. Bila Nabi kata keluar, yang putus silaturahim, dia cari mak saudara dia, dia peluk mak saudara dia, dia minta ampun, minta maaf, baru dia masuk balik. Nabi kata, inna rahmatallah la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu-satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Rahmat Allah tidak akan turun mana-mana orang yang putus silaturahim. Hujan itu rahmat daripada Allah. Rahmat Allah tak turun kalau tuan-tuan putus silaturahim. Buatlah amfibia, helikopter ke, amfibia kapal terbang ke, nak buat pembenihan awan ke, kalau tuan-tuan masih memutuskan silaturahim sama-sama tuan-tuan, masih tidak tegur menegur, masih boikot memboikot, masih tidak berkasih sayang, masih pulau memulau, kata mengata, tidak berpeduli sama-sama sendiri, selagi itulah rahmat Allah ditarik daripada kita satu persatu. Hujan ditarik, keamanan ditarik, ketenteraman jiwa ditarik, anak-anak yang solehah ditarik, anak-anak menjadi anak yang degil, perniagaan tidak maju, ekonomi tidak mantap, penyakit datang macam-macam. Tanda-tanda rahmat Allah sudah hilang. Dalam kita duk jaga H1N1 tu pun, hari ni saya dah meningkat lagi dekat 50 orang. Dah ada kes jangkitan dalam negeri dah, bukan kes jangkitan import. Dalam kita duk jaga tu. Kenapa ni tuan-tuan tak habis-habis satu-satu bencana yang menimpa kita? Soalan yang kita kena tanya, tahap orang Islam, tahap orang Melayu, adakah sampai pada satu tahap, sudah sampai pada satu tahap memutuskan silaturahim sesama orang Islam? Sampai boleh kata padan muka pada kamu, rasakan pada kamu. Bukankah Nabi kata jangan kata padan muka pada orang sesama Islam? Jangan hasad, jangan doakan musnah pada orang, jangan kita menyakitkan hati orang. Hari ni apa benda yang kita tak buat sesama kita tuan-tuan? Akhirnya rahmat Allah, Allah tarik balik satu-satu. Jadi tuan-tuan, kita ni duduk dalam masjid, kita ni mari mengaji ramai-ramai, ambil balik silaturahim dalam peringkat keluarga, silaturahim dalam peringkat masyarakat, silaturahim dalam peringkat taman, kampung. Tuan-tuan, depan saya ni berbeza-beza parti, itu hak tuan-tuan. Ada parti belah sana, ada parti belah sini, itu hak tuan-tuan. Tetapi apabila mempertahankan Islam, tuan-tuan mesti bersatu. Walaupun tuan-tuan mempunyai pahaman politik yang berbeza, tetapi untuk menjaga kebajikan masyarakat kita, kebajikan anak-anak kita, tuan-tuan mesti bersatu. Bila ada perkara-perkara yang memerlukan kesepakatan kita, walaupun kita berbeza warna bendera, kita mesti bersatu. Jangan sampai warna bendera yang berbeza saling tidak ziarah menziarah, tidak tegur menegur, saling pulau memulau. Jangan tuan-tuan. Itulah punca kenapa rahmat Allah hilang. Hari ini rahmat Allah sudah hilang dalam keluarga. Mak sudah tak ambil kisah tentang anak-anak. Bapa sampai pada satu tahap rogol anak sendiri sampai beranak pinak. Adik-beradik tak bertegur, tak bercakap. Kenapa wujud perkara-perkara demikian tuan-tuan? Kerana masing-masing tidak lagi ambil berat tentang tugas masing-masing. Bapa terlalu sibuk dengan kerja, anak-anak terlalu sibuk dengan aktiviti luar. Bapa dengan mak terlalu sibuk, masyarakat terlalu sibuk, masyarakat pula terlalu banyak benda-benda yang boleh menyumbang ke arah keruntuhan moral.
Saya pergi ceramah di satu tempat, saya singgah makan laksa. Sebelah kedai laksa tu, cyber cafe dengan karaoke. Saya tengok orang Melayu kita punya ramainya masuk masa tu pukul 7 suku. Lagi nak maghrib, lagi ramai orang masuk. Macam mana kita nak bentuk masyarakat kita jadi baik? Kita dah bentuk peringkat keluarga. Bila dia pergi keluar ke masyarakat, terlalu banyak benda-benda hiburan di luar, terlalu banyak yang bercanggah dengan syarak disediakan di luar. Macam mana tuan-tuan? Tapi tetap kita kena pegang ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang tu tuan-tuan tetap kena pegang. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Yang tu dulu kita kena jaga. Saya cakap pada tuan-tuan, saya bila pergi ceramah, saya cabut kad Astro. Saya tak bagi anak-anak saya tengok. Saya balik rumah baru pasang Astro. Tak ada saya, tak boleh pasang. Saya tak mau anak-anak saya dididik dengan cara tak betul. Sekarang pendidik yang paling besar pada anak-anak kita ialah televisyen. Apa yang televisyen buat, semua anak ikut. Apa fashion yang dibuat oleh TV, semua anak ikut. Sayangnya TV bukan cikgu yang baik. Sayangnya rancangan dalam televisyen bukan pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Kalau tuan-tuan tak kontrol TV, susah. Saya cakap kepada tuan-tuan, rumah saya tak ada internet. Saya tak mau bila saya keluar mengajar, isteri saya pergi sekolah, anak-anak saya tengok internet cerita yang tak faedah. Saya tak mau. Kalau mereka nak pakai internet, saya bawa mereka PCC. Tadi isteri saya telefon, saya tanya duduk kat mana ni? Dekat CC, mereka dah buat kerja sekolah. Pergi. Isteri teman, mak mereka teman, tak apa. Handphone saya tak pergi pakai. Sekarang ni handphone macam-macam boleh keluar masuk dalam handphone. Nak pakai handphone, ambil ayah punya, ambil mama punya. Kamu tak boleh. Kena kontrol setakat mana yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Kita tak boleh bagi dah tuan-tuan kebebasan, kepercayaan dengan kata-kata mereka tahu lah ustaz. Mereka dah faham dah ustaz, besar gajah dah, mereka tahulah mana baik mana buruk. Tak boleh tuan-tuan, lagi besar gajah lagi kita kena ambil berat. Jadi balik pada asal balik, ayah tolong jadi ayah. Walaupun ayah depan saya ni dah berjanggut, dah misai putih, rambut putih, janggut putih, semua putih dah, anak-anak pun tua-tua habis dah, tuan-tuan tetap sebagai ayah. Dan anak-anak tuan-tuan tetap sebagai anak. Tuan-tuan masih lagi wajib jaga anak tuan-tuan, didik anak tuan-tuan. Walaupun anak tuan-tuan misai dia, tutup mulut habis, melenting macam Sarjan Senin, tapi bila berhadapan dengan tuan-tuan, dia tetap anak tuan-tuan. Tak semayang, wajib tegur. Bila anak kita balik rumah kita, soalan yang kita kena tanya, dah semayang belum? Man, dah semayang belum? Belum lagi ayah. Dah pukul 6.30, tak semayang asar lagi. Apa kamu ni? Daripada muda sampai kamu tua, semayang lewat. Tuan-tuan berani cakap macam itu? Anak kita tu duduk di Johor Bahru, pukul 5.30, Assalamualaikum, dah bangkit dah untuk semayang subuh. Masih berjalan sampai sekarang. Kalau ayah tu duduk di kampung, anak-anak menantu balik kampung, rumah 2 tingkat, lantai papan tingkat atas, bapak tu ambil galah buluh, jolok lantai bilik tidur anak dia. Oi, bangun. Sampai ingat rumah aku hotel enggak? Kalau macam tu tuan-tuan melaksanakan tanggungjawab sebagai bapa nombor 1, semayang